Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, Cikgu Amy akan membimbing adik-adik tentang bagaimanakah untuk menyelesaikan soalan-soalan latihan di muka surat 77 yang terdapat di dalam buku teks tahun 5. Skill atau kemahiran kita pada kali ini adalah tentang darab perpuluhan. Ini adalah soalan latihan yang terdapat di dalam buku teks. Ada 11 soalan kesemuanya, tetapi cikgu mungkin hanya menerangkan sebahagian sahaja sebagai panduan kepada adik-adik semua. Jadi selebihnya adik-adik bolehlah meneroka sendiri ya. Jadi kita teruskan dengan soalan 1A. Okey, apabila kita melihat soalan yang seperti ini, ya. Pertama sekali kita mesti memikirkan apakah strategi yang sesuai untuk kita menjawab soalan seperti ini. Ya, yang kita perhatikan di sini dia ada operasi darab, ya, dan di sini adik-adik perlu ingat bahawa darab mungkin kita boleh menyelesaikannya dalam bentuk ya tambah berulang. Ia juga boleh diselesaikan menggunakan kaedah lazim ataupun boleh menggunakan kaedah kekisi ataupun lattice. Jadi kita lihat di sini kita ada 4 darab 5.6. Jadi pada kali ini cikgu akan menggunakan kaedah lazim. Jadi apabila kita menggunakan kaedah lazim ya adik-adik darab, kita boleh untuk mengubah kedudukan 5.6 darab 4 ataupun 4 darab 5.6. Kerana konsep darab A darab B adalah sama dengan B darab A. Jadi untuk kali ini kita buat kaedah bentuk lazim ya. 5.6 darab dengan 4. Jadi kita lihat 6 darab 4 jawabnya 24 ya, 24. Tetapi kita akan memilih digit sar untuk diletakkan di bawahnya. Manakala digit 2 kita akan letak di atas nombor 5. Dia bertenggek di atas nombor 5. Okey, titik perpuluhan ini kita jangan risaukan dulu. Sebaliknya kita selesaikan dahulu proses pendaraban kita. Jadi bila kita mendarab, kita akan mendarab seterusnya 5 darab 4, nombor yang asas. 5 darab 4 jawabnya 20. Tapi kita lihat di atas nombor 5 ada bertenggek nombor 2, jadi 20 tambah 2 ialah 22. Maka kita akan isikan di sini. Sekarang persoalannya di manakah patut kita meletakkan titik perpuluhan. Okey, titik perpuluhan ini adik-adik perhatikan digit selepas titik perpuluhan ada berapa digit. Jadi kita lihat selepas titik perpuluhan, ini titiknya, selepas titik perpuluhan cuma ada satu digit sahaja, iaitu digit 6. Jadi kita ingat untuk meletakkan jawapan titik perpuluhan di bawah ni ialah berpandukan kepada soalan. Jadi 6 kita lihat ya 1 titik. 1 titik maksudnya satu tempat perpuluhan. Jadi jawapan kita pun mesti mempunyai satu tempat perpuluhan. 1, 4 dan titik. Jadi jawapan kita ialah
22.4. Seterusnya, pada soalan 1B. Soalan 1B, 57 darab 94.1. Untuk kali ini, cikgu akan menggunakan kaedah kekisi kerana kaedah kekisi dapat mengelakkan kita daripada keliru. Daripada keliru kerana kita lihat nombor ini merupakan nombor 3 digit darab 2 digit. 2 digit darab 3 digit. Jadi, kalau cikgu akan tuliskan nombornya dahulu. 94.1 darab dengan 5 dan 7. Seterusnya, kekisi kita akan buat kotak. Kotak besar. Jadi, kita mulakan dengan kotak besar. Di antara nombor ini, kita akan bina lagi garisan, iaitu celah-celah. Celah-celah. Okey, pada betul-betul pada titik ni pun kita gunakan celah-celah. Okey, 5.7. 5 dengan 7 ni ada juga celah-celah. Seterusnya di dalamnya kita akan sambungkan pepenjuru-pepenjuru kotak ini daripada kanan ke kiri. Pepenjuru menghasilkan garisan yang serong-serong, serong-serong, sambungkan dan serong-serong. Okey, jadi kita perhatikan di sini, kita tengok ada 5. Jadi perkali kita adalah 5. Jadi 1 darab 5 ialah 5 dan kita tulis dia sebagai sifar 5. 4 darab 5, 20. 9 darab 5, 45. Kemudian 1 darab 7, sifar 7. 4 darab 7, 28. 9 darab 7, 63. Seterusnya, kita nak buat apa? Seterusnya, kita akan menjumlahkan, iaitu menambahkan nombor-nombor mengikut anak panah ini. Jadi, 7 kita keluarkan. Tak ada apa yang nak ditambah pada mengikut anak panah ini. Jadi, kita tulis 7. Di sini, kita lihat 5 tambah sifar tambah 8. Jawabnya 13. Jadi 13 kita akan tulis seperti ini adik-adik. 3 tangan 1 dan kita tambah lagi 1 tambah sifar tambah 2 tambah 3. Jadi 6. Okey. Kemudian kita tambahkan yang seterusnya. 2 tambah 5, 7. 7 tambah 6, 13. 3 tangan 1 dan 1 tambah 4 adalah 5. Seterusnya, kita bersedia untuk menyalin jawapan. Menyalin jawapan, kita keluarkan jawapan ni. Pastikan menyalin angka digit-digit ini dengan betul. Okey, kita akan mula dari sini ke sini. Jadi 5, 3, 6, 3, 7. Titik perpuluhan. Kita rujuk balik pada soalan. Jadi titik pada soalan ini ada satu tempat perpuluhan sahaja. Jadi kita akan satu titik. Maka satu digit dan titik. Jadi ini adalah jawapan bagi soalan 1B. Okey, cikgu harap kamu boleh dapat apa yang cikgu cuba sampaikan. Kita lihat pula soalan C. Soalan C ni lebih sesuai kalau kita menggunakan kaedah lazim boleh, kekisi pun boleh. Ya. Okey. Seterusnya kita tengok pula soalan yang ni. Okey. Soalan yang ni dia ada banyak digit dia. Jadi kita akan 1D kita akan menggunakan kaedah
paling terbaik guna kekisi lah, kamu tak akan keliru. Tapi walau bagaimanapun, cikgu kali ini cikgu akan menunjukkan kaedah bentuk lazim. Bagaimana kita nak mendarab bentuk lazim ya, apabila menggunakan darab 2 digit seperti ini. Jadi kita pilih digit yang besar untuk kita tuliskan dahulu, 982.03 darab 64. Okey, kita lihat ada 2 perkali di sini, maksudnya kita kena buat 2 lapis nanti jawapan kita. Dan mula-mula kita akan darabkan dengan nombor 4. 3 darab 4 ialah 12. Kita tulis 2, 1, tinggi dekat sifar. Sifar darab 4, sifar tambah 1. Maka dia akan jadi 1. Titik perpuluhan jangan dihiraukan dahulu, biar dulu sabar. 2 darab 4, 8. 8 darab 4, 32. Kita tulis 2, 3 tinggi dekat 9. 9 darab 4, 36 tambah 3, 39. Okey, apabila untuk kita mendarab, kita dah selesai dengan darab 4, kita akan selesaikan pula darab 6. Okey, sebelum darab 6, apa-apa yang berlaku kalau darab 2 digit, ingat ya, untuk kita meletakkan sifar di sini ya, pada di bawah digit sar. Okey. Okey, sifar. Cikgu lebih suka kalau mengajar anak-anak murid cikgu, jangan lupa untuk letakkan telur ketika membuat kuih lapis. Kalau tak, kuih lapis kamu tak jadi. Ya, jadi kita mesti letak sifar. Okey, kita teruskan. 3 darab 6. 3 darab 6. Mana sifar cikgu tadi? Hilang. Okey. 3 darab 6, 18. 8. Tangan 1. Okey, sifar darab 6, sifar tambah 1, dia akan jadi 1. 2 darab 6, 12. Jadi 2. Tangan 1 dekat 8. 8 darab 6, 48 tambah 1, dia akan jadi 49. Tangan 4 di sini. 9 darab 6, 54 tambah 4, 58. Jadi kita jumlahkan dahulu. 2, 9, 4, 9 tambah 9, 18. Dan sini dia akan jadi 12 dengan 1, 6. Okey, di manakah titik perpuluhannya? Kita lihat selepas titik perpuluhan ada 2 digit, iaitu 2 tempat perpuluhan. Maka jawapan kamu pun akan bilang dari belakang 1, 2 titik. Ya. Jadi, cikgu harap adik-adik dapat faham bagaimana konsep pendaraban 2 digit di sini. Okey, kita teruskan dengan ya. Okey, yang ni pun sesuai juga kalau kamu menggunakan kaedah lattice 1E, 1F juga boleh guna lattice, 2 digit pun boleh. Okey, kita lihat dengan soalan G. Okey, soalan G memang kamu boleh menggunakan kaedah lattice ataupun menggunakan kaedah lazim. Walau bagaimanapun, untuk soalan ini ada kaedah lain yang lebih mudah untuk kita menyelesaikan soalan ini, iaitu kita menggunakan kaedah gerak titik. Okey, kaedah gerak titik hanya sesuai digunakan sekiranya. Kenapa cikgu nak guna gerak titik? Kerana kita lihat 2.95 didarabkan dengan 10. Dan gerak titik ini dia sesuai sekiranya perkalinya ialah 10, 100, 1000 atau mungkin 1,000,000. Jadi, yang paling penting dekat sini, adik kena nampak
di manakah titik perpuluhan dan berapakah jumlah sifar pada angka 10. Jadi kita lihat titik perpuluhan terletak selepas 2, angka 2. Dan kita lihat ini 10. Jadi 10 kita perhatikan ada satu sifar. Satu sifar maksudnya titik itu mesti bergerak. Bila darab dia mesti gerak ke kanan. Jadi titik ini dia perlu digerakkan berapa kali. Jadi kita lihat ada satu sifar maksudnya dia perlu gerak sekali sahaja. Seperti ini. Ya. Jadi bila titik ni dari sini dia akan gerak ke sini, maka kita akan dapat jawapan 29.5. Selain daripada itu, kita juga boleh menggunakan kaedah bentuk lazim, tetapi kalau cikgu-cikgu sarankan untuk adik-adik menulis seperti ini, 2.95 darab dengan 10, tetapi 10 ini sifar tu kita injak dia ke belakang seperti ini, ya. Jadi bila kita darabkan, ya ini 10 sifar, dia akan terus automatik di sini, dan bila darab dengan 1, maka sini jadi 5, sini jadi 9, 2 kali 1 2. Sekarang di mana nak letakkan titik perpuluhan? Kita lihat selepas titik perpuluhan pada soalan ada 2 digit, maka soalan kita pada jawapan dia adalah berada 1, 2 titik. Ya. Maka titiknya terletak di antara 9 dan 5. Okey, ini adalah soalan H. Ingat yang tadi, kalau guna kaedah gerak titik, titiknya nak gerak ke mana? Gerak ke kanan dan ada 2 digit. Ya, maka kita akan gerak 1, 2. Ya. Maka soalan dia jawapannya kita akan tulis seperti ini. 9285.1. Okey. Terusnya kita perhatikan. Okey, untuk I ada 3. Maksudnya adik-adik perlu gerakkan 3 kali dan gerak hala ke kanan, ya. Hala ke kanan, dan lihat nanti apa jawapan yang akan terhasil. Okey, seterusnya kita lihat pula soalan 2A. Soalan 2A. Okey, soalan ini bila ada Q maksudnya dia adalah nombor apa? Nombor apa ni maksudnya soalan melibatkan anu. Darab dengan 74.376 dapat jawapan 743.6. Bila soalan melibatkan anu, di sini adik-adik perlu menggunakan kemahiran pemikiran logik adik-adik. Adik-adik perhatikan nombor ini, ya, 74.376 dengan 743.76. Kesemua 5 digit adalah nombor yang sama. Yang berbeza cuma titik, kedudukan titik perpuluhannya. Daripada 74 dia jadi 743. Maksudnya nombor ini semakin besar. Jadi bila semakin besar dan nombor itu tidak berubah, maksudnya dia mestilah didarab dengan sama ada 10, 100 ataupun 1000. Cuma yang mana satu? Yang mana satu kita lihat mula-mula titik ini daripada 3. Titik ini daripada yang ini 4. Soalan asal dia 74.376, titik ni di sini dia digerakkan sekali sahaja kemari, ya, kemari. Jadi bila sekali tu maksudnya ada satu pergerakan, ya, ada satu pergerakan, maka ini adalah mestilah Q mesti sama dengan 10, ya, 1 sifar sebab ada satu gerakan sahaja, ya. Okey, untuk membuktikan kita cuba tulis balik Q tu kita gantikan dengan 10. Betul tak 10? Kalau darab 74.376 akan dapat 743.76. Ya. Jadi, darab kita ingat mesti gerak ke kanan, ada satu sifar, maksudnya dia akan gerak sekali. Maka titik ini digerakkan sekali ke sini.
dan tulis balik jawapan 743.76. Nah, dia sama. Jadi di sini betul lah, confirm Q sama dengan 10. Soalan 2B. Okey, untuk soalan 2B, cikgu harap yang ni adik-adik boleh try sendiri dan nanti boleh rujuk dengan cikgu adik-adik, betul tak jawapan yang telah adik-adik buat ya dalam latihan ini. Hingga jumpa lagi, selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.